Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya dapat kita berkumpul pada hari ini menyambung pengajian kita berkaitan sahih hadis qudsi, berkaitan hadis-hadis qudsi yang sahih, yang mana kita telah melalui 3 kali pengajian hadis qudsi. Kita memulakan pengajian kita berkaitan dengan niat, dengan manusia yang berniat melakukan sesuatu tetapi tidak dapat melakukannya. Dan pada bulan yang lalu kita dah masuk bab manusia yang rosaknya niat mereka. Bagaimana kalau tuan-tuan ingat, orang yang menuntut ilmu, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah, yang mana bila ditanya pada hari kiamat apa yang mereka buat dengan nikmat-nikmat yang mereka perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka kata mereka buat semua tu untuk mentaati Allah, mereka sedekah dan buat pelbagai lagi lah. Tetapi pada penghujungnya kesudahan mereka tak dapat nak berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat hadis-hadis qudsi ni, macam kita dah huraikan pada kuliah yang pertama dulu, pengenalan hadis qudsi, kita tak ada bincang bab hukum hakam. Sebaliknya hadis qudsi ni memang kebanyakan dia fokus kepada isu-isu akidah, isu-isu hari akhirat. Jadi dia hadis yang sangat perlulah dipelajari oleh semua orang dan sesuai dipelajari oleh semua manusia, semua umat Islam. Kadang-kadang hadis-hadis ahkam tu susah sikit kita nak faham. Kadang-kadang macam hadis ni ada nasih dan mansuh dia dan semisalnya. Tetapi untuk hadis qudsi, dia semua orang belajar, semua orang boleh faham. Dia tak perlu tunggu jadi ulama lah nak ambil faedah daripada hadis tersebut. Kalau hadis hukum, kita tak boleh sewenang-wenangnya keluarkan hukum daripada satu hadis sebab dia perlukan dalil yang komprehensif untuk memahami satu isu. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak masuk satu lagi hadis qudsi yang masih lagi berkisar tentang apa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Apa yang berlaku pada hari kiamat. Yang mana hadis ini akan menyebutkan tentang bagaimana manusia pada hari kiamat mereka cuba nak tebus diri mereka atas kesalahan-kesalahan yang mereka pernah lakukan. Tetapi penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tiada gunanya. Penyesalan yang telah terlambat. Kita lihat hadis qudsi yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah. Orang kafir nanti akan dibawa pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu akan ditanya, akan dikatakan kepada orang kafir tadi, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Apa pendapat engkau kalau engkau mempunyai emas seluas bumi? Nanti pada hari kiamat, orang kafir akan ditanya, apa yang kau nak buat kalau engkau sekarang kau memiliki emas seluas bumi, banyak emas. Tuan-tuan, kalau ada 1 kilo emas dah kaya dah kita. Emas seluas bumi. Lalu ditanya kepada orang kafir tadi, akunta taftadi bihi? Adakah kau nak tebus diri engkau dengan emas-emas tersebut? Fayaqulu.
Naam, ya. Seorang kafir dia dah nampak dah apa yang berlaku. Jadi bila ditanya kat dia, kalau kau miliki emas seluas bumi, kau sanggup tak nak bagi, macam nak bayar emas ni, macam wang tebusan lah. Nak tebus diri kau supaya diri kau dibebaskan daripada api neraka. Bayar sebesar emas. Dia kata, ya sanggup. Naam. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepada orang kafir tadi, qad kunta su'ilat. Sesungguhnya engkau waktu hidup kat dunia ini kau telah diminta melakukan sesuatu. Ma huwa aisaru min zalik. Waktu kau hidup kat dunia kau dah diminta untuk melakukan sesuatu yang lagi mudah daripada ni. Tapi kau tak buat pun. Dalam hadis ni tak sebut apa dia yang diminta kat orang kafir waktu hidup kat dunia. Dan tak disebutkan juga dalam riwayat ini siapa yang cakap dekat orang kafir tadi. Boleh jadi malaikat kan yang tanya dia. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam hadis kita kena kumpulkan riwayat supaya kita tahu siapa yang bercakap dengan orang kafir pada hari kiamat ni. Dia kata, kami sanggup nak tebus diri kami dengan emas seluas bumi. Dikatakan kat dia, kau nak tebus diri kau dengan emas seluas bumi kalau kau ada. Kat dunia dulu, kau diminta buat benda yang mudah pun kau tak boleh buat. Ini kan pula nak bayar dengan emas seluas bumi. Dah memang kau tak ada pun. Dan kalau kau ada pun belum tentu kau nak buat. Dalam riwayat lain daripada Anas bin Malik juga, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata. Jadi dalam riwayat yang kedua ni jelas, yang bertanya tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari azaba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada penghuni neraka, li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Allah tanya kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Tuan-tuan, siapa penghuni neraka yang paling ringan azab dia? Siapa? Kalau kita Abu Talib kan, pak cik Nabi SAW. Pak cik Nabi, kalau kita ni musim Maulid ni kita baca sirah Nabi SAW. Abu Talib merupakan satu sejarah yang nak menunjukkan macam mana hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib tak pernah lawan dakwah Nabi SAW. Dia tak pernah halang Nabi SAW. Dia tolong Nabi SAW. Dia lindungi Nabi SAW. Sampai pada tahun kematian beliau dikenali sebagai tahun kesedihan. Tetapi tuan-tuan, kita pun tahu pengakhiran Abu Talib. Beliau meninggal bukan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat ujian Allah kepada Nabi SAW. Sedangkan sebelum tu ada orang-orang musyrikin lain yang waktu hidup mereka lawan Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sahabat pun ramai yang mereka lawan Nabi SAW. Memang benci Nabi SAW, benci Islam. Macam-macam kejahatan mereka lakukan. Tetapi Allah bagi hidayah kepada mereka. Mereka masuk Islam. Tetapi Abu Talib, orang yang lindungi Nabi SAW. Jaga Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau sebelum kewafatan meninggalnya Abu Talib itu, ada 3 tahun pemboikotan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Bukan Nabi SAW je yang kena. Seluruh kaum keluarga dia kena. Masyarakat luar tak boleh nak berhubung dengan mereka, tak boleh nak berurus niaga dengan mereka, tak boleh apa-apa. Jadi macam mana nak makan, nak minum, mereka terpaksa duduk kat lereng-lereng bukit. Abu Talib bersama dengan Nabi SAW. Tetapi Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada manusia yang paling dia cintai. Kalau kita tuan-tuan, kita cuba letaklah diri kita dalam posisi Nabi SAW. Kita memang tak akan jadi Nabi, tapi saya nak kita faham situasi itu. Apa perasaan kita? Kita ajak orang masuk Islam, satu demi satu orang masuk Islam. Bahkan orang yang pernah lawan kita, gaduh dengan kita, masuk Islam. Tetapi tiba-tiba orang yang
paling kita sayang. Dan dia pun sayang kita. Dia tak pernah buat apa-apa yang buruk kat kita. Sampai ke penghujung hayat kita pujuk dia masuk Islam. Dia tak nak masuk Islam juga. Berat ujian Nabi SAW. Sebab tu ujian yang paling berat kena dekat para Nabi. Kalau kita tuan-tuan hari ni hidup kita rasa susah, ingat Nabi SAW diuji dengan benda sangat berat. Abu Talib contoh ujian dia. Kalau kita apa emosi kita, mungkin lepas tu kalau kita silap Ibn tak nak dakwah dah. Aku ajak orang lain buat apa, pakcik aku pun tak masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian tu kat Nabi SAW. Dalam hadis ni sebut, Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat. Kalau kita lihat, siapakah orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat? Abu Talib. Sebab berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Daripada An-Nu'man, dia menyatakan, An-Nu'man radhiyallahu anhu menyatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling ringan azab pada hari kiamat. La rajulun, seorang lelaki, tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratun. Seorang lelaki yang diletakkan bara api di bawah tapak kaki dia. Yaghli minha dimaghuhu. Lalu mengelegak otak dia. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi riwayat ni tak sebut lagi siapa. Cuma beritahu bentuk azab. Itu azab paling ringan. Tuan-tuan, balik rumah hari raya masak ketupat, pergi pijak bara tu. Kau masak lemang kan, pijak bara api tu. Apa rasa dia? Itu azab paling ringan. Kita pijak bara api yang kita masak lemang tu pun tak menggelegak otak kita. Tapi paling ringan dalam dekat neraka tu, pijak bara api sampai mengelegak otak. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari juga, ahwana ahlin nari azaban, penghuni neraka yang paling ringan azabnya Abu Talib. Abu Talib. Tuan-tuan, macam mana perasaan Nabi SAW? Allah bagi tahu Nabi SAW ni. Allah yang bagi tahu Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW tahu? Allah bagi tahu dia, pakcik dia kena azab macam ni. Walaupun paling ringan, tapi berat. Wa huwa munta'ilun bina'laini. Dia dipakaikan dengan kedua pasang kasut. Yaghli minhuma dimaghuh. Yang mana akan mengelegak otak dia. Jadi tuan-tuan, hadis kursi ni ditujukan, kata-kata Allah ni, kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, Allah sebut dekat Abu Talib. Ni hadis kursi yang kita nak baca malam ni. Sebab dalam hadis ni Nabi SAW sebut, Allah sebut kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Lalu kata Imam Ibn Hajar, kalau berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka pendapat orang tu ialah Abu Talib. Lalu Allah tanya, Lau anna laka ma fil ardi min syai'in. Kalaulah engkau kat muka bumi ni kau memiliki sesuatu, harta ke apa-apa ke, akunta taftadi bih, adakah kau sanggup nak tebus diri kau dengan harta-harta tersebut, dengan barang yang kau miliki itu? Fayaqulu na'am. Maka penghuni neraka tadi kata ya. Lalu kata Allah, fayaqul, Allah kata, aradtu minka ahwana min hadha. Aku minta kau buat satu benda yang lagi ringan daripada ni. Wa anta fi sulbi Adam, dan ketika itu engkau berada dalam tulang sulbi Adam. Apa dia permintaan Allah? Apa dia perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada dalam sulbi Adam lagi? Sebelum kita lahir lagi. Alla tusyrika bi syai'a. Perjanjian dia ialah engkau jangan syirikkan aku dengan sesuatu pun. Fa abaita illa an tusyrika bi. Tetapi engkau enggan. Engkau syirikkan juga aku dengan sesuatu yang lain. Jadi tuan-tuan, hadis qudsi ini menceritakan dengan keadaan orang-orang kafir. Bila ditanya mereka sanggup nak tebus dengan segala harta yang mereka ada. Tapi Allah kata, aku minta benda simple je.
Yang ringan je kat dunia lu. Jangan syirikkan aku. Jadi hari ini walaupun kau manusia, orang kafir nak tebus diri mereka dengan segala emas seluas dunia, mereka tak dapat nak selamatkan diri mereka. Tuan-tuan, perkara ni disentuh banyak kali dalam Al-Quran. Nanti insya-Allah kat penghujung kita akan tengok apa relevannya dengan kita orang beriman, sebab hadis ni kita orang kafir. Ada tak orang beriman nanti menyesal pada hari kiamat? Kita tengok nanti dalil Al-Quran. Kita lihat ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya orang kafir itu, kalau mereka mempunyai segala apa yang ada di atas muka bumi ini, wa mithlahu, dan sebanyak itu lagi, digandakan lagi, dia ada 2 kali ganda apa yang ada atas muka bumi ini, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Untuk apa? Untuk mereka menebus diri mereka daripada azab pada hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, tidak diterima tebusan itu daripada mereka. Mereka tak boleh nak buat apa-apa. Walahum azabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat ni, pertama kita kena syukur Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat iman Islam kat kita. Bayangkan kalau kita baca ayat ini dalam keadaan kita bukan orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, bila baca ayat ini bukan untuk kita mengejek sahabat-sahabat kita yang bukan Islam kat luar tu. Kita kena fikir sebagaimana fikirnya Nabi SAW, macam mana nak selamatkan jiran kita, masyarakat kita yang Buddha, yang Hindu, yang Kristian, macam mana nak selamatkan mereka? Boleh jadi mereka baik. Kita ada mungkin kawan-kawan non-Muslim yang bukan Islam yang baik akhlak mereka. Kita kena fikir macam mana nak selamatkan mereka. Takkan sampai hati kita nak biarkan mereka macam ni. Sedangkan kat dunia kita duduk sama-sama dengan mereka, makan sama-sama, kerja sama-sama. Tetapi kita tak terfikir pula macam mana nak selamatkan mereka. Boleh jadi kita dalam kesusahan, mereka tolong kita. Tapi takkan kita tak terdetik rasa kasihan kat mereka bila baca ayat ni. Tak kasihan ke kat jiran kita Acong ke, Mutusami ke, Michael ke? Macam mana keadaan mereka pada hari kiamat? Kalau kita tak mampu nak ajak mereka dengan lisan kita, jomlah masuk Islam. Tak mampu nak berhujah dengan mereka, doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ni tak kita kadang-kadang dapat ayat ni, kita pergi cakap orang kafir yang kau masuk neraka. Betul lah, fakta tu betul. Tapi kita cakap tu untuk apa? Kita nak bawa mereka masuk Islam ke? Atau kita nak ejek-ejek mereka? Kita nak rasa diri kita ni lagi mulia daripada mereka? Ayat ni diturunkan sebagai petunjuk, amaran. Nabi SAW bagi amaran kepada kaum dia untuk ajak mereka masuk Islam, bukan nak ejek mereka. Jadi bila baca ayat ni kita kena fikir, apa yang kita nak buat nak selamatkan kawan-kawan kita daripada azab neraka. Dalam ayat yang ke-37 kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka berharap sentiasa nak keluar daripada api neraka itu. Wa ma hum bikharijina minha, tetapi sama sekali mereka tidak dapat keluar daripada api neraka. Walahum azabum muqim, bagi mereka azab yang kekal selama-lamanya. Tuan-tuan, orang yang beriman kalau mereka transit kat neraka, mereka tak kekal. Sebab tu ada hadis yang menceritakan tentang orang terakhir masuk syurga. Seorang beriman dia akan keluar juga daripada neraka. Tetapi orang beriman bila masuk syurga dia memang tak akan keluar. Orang beriman ni ada dua lah, lebih mudahnya. Kau masuk syurga dia tak akan keluar.
Tapi kalau masuk neraka, dia akan keluar satu hari. Tapi orang kafir, dia tak akan masuk syurga selama-lamanya dan dia akan kekal dalam neraka. Kita lihat ayat yang seterusnya. Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi apa yang berlaku pada hari kiamat. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Kalau kau tengok, Allah kata, kalau kamu tengok apabila mereka berhenti di hadapan neraka, orang-orang kafir ini. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Mereka kata, ya laitana, alangkah baiknya kalau kami ini dikembalikan kat dunia ini. Kalau kami dikembalikan kat dunia ini, kata orang kafir, kami tidak akan dustakan ayat Tuhan kami. Wala nukazziba bi ayati rabbina. Kami takkan tolak ayat-ayat Tuhan kami. Kami akan beriman dengan apa yang diturunkan. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan jadi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, orang-orang kafir bila dihadapkan ke neraka, mereka kata, ya Allah, kan elok kalau aku boleh balik kat dunia. Nanti aku beriman dengan kau. Aku beriman dengan segala apa yang kau turunkan. Dan aku akan jadi orang yang beriman. Allah kata dalam ayat yang ke-28. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Telah nyata kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaulah mereka ini dikembalikan semula ke dunia. Kalau. Bukan maksudnya Allah akan buat macam tu. Tapi Allah nak bagi tahu. Allah tahu apa yang akan mereka buat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka ni dikembalikan ke dunia balik. Tadi mereka kata kalau kami dikembalikan dunia kami nak beriman. Kami takkan tolak ayat Allah. Allah kata la'adu limanuhu anhu. Mereka akan kembali, mereka akan mengulangi apa yang mereka telah dilarang daripada melakukannya. Mereka akan buat balik perangai mereka. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang pendusta, penipu. Jadi orang-orang kafir begitu keadaan mereka. Bila mereka dihadapkan neraka, mereka minta, bagilah balik kat dunia. Tapi Allah tahu, kalau mereka balik kat dunia, mereka akan buat benda yang sama. Walaupun tadi mereka janji, mereka nak beriman. Sebagaimana ketika perjanjian pada penciptaan manusia, dah berjanji nak mentauhidkan Allah, tapi mereka syirikkan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang mereka akan buat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, dan apa yang tidak akan berlaku sebelum benda itu berlaku. Itu keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu benda yang kadang kita tak faham macam mana. Sebab itu Allah. Kita berbicara tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada apa-apa pun yang setara, yang semisal dengannya. Kita lihat pula ayat yang lain dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-18. Allah kata, lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Bagi mereka yang menyahut seruan kepada Tuhan mereka, yang beriman, bagi mereka al-husna, kebaikan. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Dan orang-orang yang tak menyahut seruan, yang tak beriman, kalaulah mereka ini memiliki isi dunia ini keseluruhannya dan semisalnya, laftadau bihi, mereka akan cuba untuk menebus diri mereka dengan kekayaan yang mereka miliki itu. Allah kata apa? Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itulah
yang akan disediakan hisab yang buruk untuk mereka, perhitungan yang buruk untuk mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi ayat ini semua menceritakan tentang orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat apa dalil perjanjian Allah dengan manusia ketika manusia ini masih berada pada tulang sulbi Nabi Adam AS. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah kata, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhan kamu mengeluarkan zuriat anak Adam dari tulang sulbinya, tulang belakangnya. Min zuhurihim dzurriyyatahum, dikeluarkan daripada tulang belakang mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan dia menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka. Kita ni menjadi saksi kepada apa yang kita dah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian dia? Apa perjanjian dia? Allah tanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu kita belum lahir lagi, waktu kita berada di dalam tulang sulbi, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah kata, qalu bala syahidna. Manusia semua menyatakan, benar, kami bersaksi. Kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi kepada diri kami sendiri bahawa kami pernah sebut benda ni, engkau Tuhan kami. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kenapa Allah buat semua ni? Ada perjanjian atau persaksian kita ketika kita masih belum dilahirkan, supaya manusia, supaya nanti kamu tidak berkata, kita semua tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami ini an hadza ghafilin, kami ni lalai, tak pernah diberi peringatan pun tentang Allah, tak pernah diberi peringatan pun tentang tauhid. Sedangkan sebelum kita diciptakan, kita dah ditanya tentang perkara tersebut. Ini perkara ghaibiat lah, kita tak tahu, kita tak ingat, tapi dah berlaku perkara tersebut. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bagi tahu daripada Abu Hurairah, Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu, setiap manusia yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu, dia dilahirkan dalam fitrah Islam. Islam tu agama fitrah. Fa'abawahu, kedua ibu bapanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua ibu bapa dia lah yang jadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Dalam hadis Sahih Muslim, ketika berkhutbah daripada Iyad bin Himar, dia menceritakan pada satu hari Nabi SAW berkhutbah, lalu Nabi SAW sebut, inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi. Tuhanku suruh aku mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu pada hari ini. Apa dia? Perkara yang Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kat umat manusia pada hari tersebut. Antaranya Allah kata, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a akullahum. Sesungguhnya aku dah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus kesemuanya, di atas agama yang benar kesemuanya. Wa innahum atatuhumus syayatin, lalu datang kepada mereka syaitan-syaitan. Fajtalathum an dinihim, lalu syaitan-syaitan itu menjauhkan mereka, menarik mereka daripada agama yang sebenar.
Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan syaitan-syaitan itu mengharamkan untuk mereka apa yang telah aku haramkan untuk manusia-manusia ini. Wa amarathum ay yushriku bi, dan syaitan-syaitan itu menyuruh manusia untuk menyekutukan aku. Jadi kita dilahirkan dalam fitrah, dah berlaku perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi syaitan-syaitan datang kepada kita, menghasut kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah berlalu dah semua dalil kita baca tadi, semua tu cerita tentang orang-orang kafir. Jadi kita nak lihat pula, adakah perkara ini berlaku kepada orang yang beriman juga? Kita lihat dalam surah Al-Munafiqin. Allah Subhanahu wa taala sebut, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Wahai orang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, sesiapa yang terlalai dengan harta benda dia, yang terlalai dengan keluarga dia sampai tak ingat Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, Allah sebut ni seruan kepada orang beriman ini dalam keadaan ayat-ayat sebelum itu bercerita tentang orang-orang munafik. Surah ni pun surah Al-Munafiqun. Surah bercerita tentang orang munafik, nak bagi tahu ini perangai orang-orang munafik. Mereka lalai dengan harta benda mereka. Mereka lalai dengan keluarga mereka sampai lupa ke Allah Subhanahu wa taala. Harta tak salah. Duit, harta, anak-anak, itu semua nikmat yang Allah bagi kat kita. Tetapi jangan sampai dilalaikan, disibukkan sampai lupa kepada Allah. Jangan sampai sebab harta, sebab keluarga, sebab pasangan, sebab anak-anak, kita sanggup buat benda-benda yang haram. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang, kita tanya dia, kenapa buat benda ni, kan pekerjaan ni tak halal. Dia kata, yelah tapi aku ada keluarga, nak bagi keluarga makan dan semisalnya. Kita kata, kan banyak kerja yang halal lagi. Yelah mungkin gaji tak besar, tapi boleh juga hidup. Cuma kena orang kata, ubah gaya hidup lah. Kadang-kadang kita ni nak hidup mewah, tu yang sampai terpaksa buat benda-benda haram sebab nak cover perbelanjaan hidup kita. Kalau kita kaya tak apa. Tapi kalau tak, jangan sampai buat benda haram. Tapi disebabkan keluarga, kadang-kadang isteri dia, alah abang tengok tu ada kereta besar semua, takkan kita nak pakai kereta kecil je, Myvi dah 9 tahun dah habis bayar, takkan tak nak ubah kita lain. Elok dah habis hutang, nak kena ambil hutang lagi. Jadi sebab keluarga menyebabkan kadang-kadang ada orang dia buat benda-benda haram. Dia sibuk bekerja, cari rezeki. Memang bagus, cari rezeki tu ibadah, Allah suruh. Tapi kalau sampai buat benda haram, sampai terabai kewajipan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itu dah berdosa. Dan itu sifat orang munafik. Lepas tu ayat yang ke-10 Allah cerita. Allah bagi arahan dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjakanlah sebahagian. Allah tak suruh belanjakan semua. Allah suruh mimma razaqnakum. Belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami dah bagi kat kamu ini. Min qabli, sebelum datangnya kepada kamu kematian. Sebab orang munafik tak nak keluar duit, tak nak infak. Jadi kita keluarkan infak. Infak ini termasuklah infak yang wajib dan sunat. Infak yang wajib ni bagi nafkah ke anak dan isteri. Lepas tu bayar zakat. Lepas tu bagi, ialah apa-apa yang wajib. Kemudian buat pula perkara-perkara sunat. Bayar hutang. Itu semua benda-benda yang wajib. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang ni dia ada duit. Tapi dia kedekut sangat. Dengan diri sendiri pun kedekut. Dia kerja keras, kerja keras, kerja keras.
Cari duit macam-macam. Tapi pakai kereta, pakai baju buruk-buruk. Saya kata, pakailah baju elok sikit. Ish, sayang lah duit. Sayang duit. Habis tu buat apa dia kerja cari duit? Kau dah sayang duit. Kita cari duit nak bagi selesa lah. Kita sambung lepas azan tu. InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة والفضل واسمه محمود الذي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita kepada surah Al-Munafiqun.
Allah kata, belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Lalu kata Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayat ni berkaitan orang beriman, tuan-tuan. Sebab ayat ke-9 tadi, ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah suruh orang beriman infak, keluarkan harta, belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, belanja dengan cara yang Allah suruh sebelum datang mati. Lalu bila datang kematian, mereka akan berkata, orang beriman akan berkata, ya Rabb, Tuhanku, laula akhartani, kalau kau lewatkan sikit, ila ajalin qarib, kalau kau lewatkan sikit je waktu kematian ni, fa asaddaqa wa akum minas salihin, nescaya nanti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, orang beriman pun nanti akan ada penyesalan bila datangnya hari kematian dia. Waktu itulah baru rasa nak sedekah, waktu itulah baru rasa nak buat amal-amal soleh. Lalu ayat ke-11 Allah kata apa? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah sampai waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, menyatakan setiap orang yang dia lalai, yang dia tak buat apa yang sepatutnya dia buat, dia akan menyesal pada hari datangnya kematian dia, tuan-tuan. Jadi jangan sampai, tuan-tuan, kita menyesal pada hari kematian kita, malaikat maut datang nak tarik nyawa kita, waktu tu baru, alamak, Sat, tunggu Sat, aku nak buat ni, aku tak bayar zakat lagi, hutang tak bayar lagi, tak dapat. Dia akan menyesal pada saat datangnya sakaratul maut. Dan dia akan meminta agar dipanjangkan sedikit umur. Dia tak minta banyak, sikit je, kejap je. Nak minta tangguh sikit je. Supaya dia dapat buat apa? Supaya dia dapat buat perkara-perkara yang terlepas daripada dia. Kata Al-Imam Ibn Katsir, rugi, celaka. Kana ma kana. Benda yang dah lepas, dah lepas, tak boleh buat apa dah. Jadi setiap manusia tu akan dihisap di atas kekurangan dia, kelalaian dia. Kita tamatkan malam ni dengan riwayat daripada Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas. Riwayat ini dhaif, tapi dia menceritakan tentang perkara ni. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang dhaif daripada Abdullah bin Abbas. Dia berkata, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baiti rabbih aw yajibu alaihi fihi zakah. Sesiapa yang harta dia cukup untuk dia pergi haji atau cukup untuk dia bayar zakat, falam yaf'al, tetapi dia tak buat. Ingat tuan-tuan, siapa yang banyak harta tapi daftar tabung haji pun belum lagi, yas'alir raja'ata indal maut, dia akan waktu hari kematian dia akan minta untuk dikembalikan, untuk dia buat langsaikan semua hutang-hutang dia. Lalu seorang lelaki tanya ke Abdullah bin Abbas, ya Ibn Abbas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma yas'alur raj'atal kuffar, sesungguhnya yang hanya akan minta dikembalikan kat dunia ni orang kafir. Macam yang kita baca tadilah, ayat-ayat yang banyak tadi. Lalu Abdullah bin Abbas kata kat dia, sa'atlu alaika bidzalika Qur'ana, aku akan bacakan ke engkau satu ayat Quran. Lalu Abdullah bin Abbas bacakan ayat surah Al-Munafiqin ni tadi. Nak bagi tahu pada orang tadi bahawa orang beriman pun akan menyesal pada hari kematian dan minta dikembalikan kat dunia untuk dia beramal. Jadi tuan-tuan, jangan sampai kita penyesalan yang dah terlambat. Penyesalan yang terlambat tak guna. Menyesal sekarang ada waktu dia. Tapi bila dah sampai ajal kita, tak boleh buat apa dah.
Jadi semoga perkongsian yang sedikit pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagilah kita taufik dan hidayah untuk kita tunaikan kewajipan sebelum datangnya kematian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.